Kebangkitan Arab Spring pada 2010 kini melanda negara yang diperintah Presiden Omar al-Bashir kerana kegagalannya meningkatkan taraf ekonomi rakyat Sudan. Omar yang memegang tampuk pemerintahan sejak 1989 dengan rampasan kuasa dilihat gagal melaksanakan tugas, malah rakyat terus dihimpit dengan pemansuhan pelbagai subsidi. Laporannya bersama Muhsinin Zainuddin. Sudan berdepan krisis ekonomi terburuk kebelakangan ini sejak wilayah selatan Sudan yang mempunyai hasil minyak membuat keputusan untuk keluar daripada negara itu pada 2011. Negara itu terus dihimpit konflik apabila Omar yang sepatutnya tamat tempoh pemerintahan pada tahun lepas berdegil untuk mengekalkan penguasaannya sehingga 2020. Walaupun mendapat tekanan pelbagai pihak, namun Presiden Omar al-Bashir ini seolah-olah tekad tidak mahu melepaskan jawatan presidennya sehingga pilihan raya umum yang dijadualkan pada 2020 ini. Persoalannya, adakah pilihan raya umum ini mampu mengubah nasib rakyat Sudan? Lebih memburukkan keadaan, usul untuk memanjangkan tempoh berkuasa Presiden dari Parti National Congress itu disokong 294 ahli parlimen dari 490 kesemuanya. Penganalisis sosiopolitik Dr. Awang Azman Awang Pawi berkata, pilihan raya 2020 ini tidak akan mengubah nasib rakyat Sudan, melainkan perlembagaannya dipindah. Di Sudan, protes daripada gerakan rakyat semakin marah kepada kepimpinan Presiden Sudan ini, Omar al-Bashir ini, apabila beliau mahu meneruskan kuasanya walaupun dari segi perlembagaan negara tempoh tersebut telah tamat, dan beliau meminta parlimen di negara dia menyokong agar dipindah perlembagaan supaya beliau berkuasa lebih lama lagi. Terbaru, pergolakan berlaku ekoran tunjuk perasaan di timur Sudan bagi membantah kenaikan harga roti. Kerajaan bertindak menaikkan harga roti sebanyak 80 sen ke RM2.50 di seluruh negara yang mengakibatkan 37 penunjuk perasaan terkorban. Baru-baru ini subsidi daripada subsidi minyak, misalnya subsidi tentang gandum ditarik balik dan hingga menyebabkan harga roti naik 3 kali ganda daripada keadaan biasa. Ini sebenarnya mencerminkan kenaikan harga gandum dan pemansuhan subsidi yang dilakukan oleh Presiden ini bukan saja memberikan refleks kepada kehidupan, kepada harga komuniti, tapi mencerminkan ekonomi Sudan yang perlu dibaiki dan perlu dipulihkan. Tambah beliau, sistem pentadbiran autokratik di negara itu mendorong kepada amalan kleptokrat pemimpinnya yang membangkitkan kemarahan rakyat. Respon kerajaan terhadap penunjuk perasaan pula jelas menyalahi undang-undang antarabangsa. Pihak polis, pasukan perisikan dan tentera bertindak memukul orang awam, membuat penangkapan besar-besaran, menggunakan gas pemerih mata dan menggunakan peluru hidup bagi menghalang kemarahan Protestan. Sehingga kini dilaporkan lebih 300,000 maut dan 2.7 juta lari dari kediamannya sejak beberapa tahun lalu. Laporan Muhsinin Zainuddin untuk Berita Hijrah.